Masih lagi dalam koresponden bernama, walaupun kebanyakan negara di dunia pada hari ini cuba berusaha untuk mengangkat martabat wanita setanding dengan lelaki, tetapi masih banyak lagi aspek yang boleh diperhalusi dan diperbaiki bagi memastikan golongan ini terbela. Sejak dahulu lagi kita ini menyaksikan pelbagai bentuk bencana alam, terutamanya banjir besar, gempa bumi dan tanah runtuh melanda dunia dan mengorbankan banyak nyawa. Dan secara relatifnya, golongan wanita paling banyak terkesanlah oleh bencana alam dan menjadikan usaha ke arah kesaksamaan jantina dalam konteks krisis iklim dan pengurangan risiko bencana adalah salah satu cabaran global yang terbesar. Kita mungkin masih ingat lagi tsunami pada tahun 2004 yang melanda Aceh telah mengorbankan sebilangan besar golongan wanita dan juga kanak-kanak. Tidak seperti golongan lelaki, impak bencana alam paling memberi kesan kepada golongan wanita ini. Dan terdapat banyak sebab musabab bagaimana wanita lebih terdedah kepada bencana alam. Dan bagi memperkatakan mengenai topik kita pada hari ini, iaitu wanita dan bencana, kita terus sahaja bersama tetamu jemputan kita di talian Skype ketika ini, Dr. Samir Mohazab Amin yang merupakan pensyarah kanan kerja sosial dan pembangunan komuniti Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia UPM bagi membincangkanlah topik berkenaan wanita dan bencana ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Puan Azura. Okey, terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini di Koresponden Bernama. Dan sebagai permulaannya Doktor, mengapakah golongan wanita ini lebih terjejas apabila berlakunya bencana alam, dan pada persepsi Doktor, bagaimana Doktor melihat bencana alam telah memberi impak yang besar kepada kaum wanita Doktor? Silakan. Okey, baik, terima kasih. Menarik topik kita pagi ini. Okey, pertama sekali apabila soalan yang pertama diajukan ni, saya melihat bahawa kenapa perkara ini berlaku pada wanita. Ini disebabkan oleh masyarakat kita memberi penekanan yang sangat berat kepada golongan lelaki apabila berlakunya bencana. Tapi sebenarnya bukan dalam berlakunya bencana, dalam apa-apa aspek kehidupan pun kita lihat bahawa penekanan diberikan kepada pihak lelaki. Contohnya dalam hal-hal berkaitan kehidupan, banyak pihak lelaki yang kita berikan mereka ke hadapan. Tapi dalam kehidupan hari ini kita tak boleh lagi. Kita kena memastikan bahawa pihak wanita pun perlu sama terlibat. Dan seterusnya berkaitan kenapa wanita ni apabila berlaku bencana dia memberi impak yang besar pada wanita. Kita lihat kalau dari segi laporan daripada kajian daripada Bank Dunia sendiri menyatakan bahawa golongan wanita ni adalah golongan yang terjejas, yang mana kita melihat data menunjukkan 70% kemiskinan yang berlaku di dunia ini, 70% itu adalah di kalangan wanita. Jadi kita menunjukkan bahawa golongan wanita ni dia sangat kita kata fragile, rentan. Apabila miskin, so mereka akses kepada kemudahan-kemudahan sangat terhad dan menyebabkan dia memberi impak yang besar sekiranya berlakunya satu bencana tadi. Macam contohnya, sekiranya berlaku bencana banjir umpamanya. Apabila berlaku bencana banjir ni, mereka tidak ada akses bagaimana untuk nak memastikan keselamatan mereka tadi terjaga. Itu jawapan saya yang untuk soalan yang pertama, Puan. Okey Doktor, bagaimana pula Doktor melihat peranan seorang wanita itu dalam isu alam sekitar? Sejauh manakah pentingnya kaum wanita itu, Doktor? Okey, saya melihat golongan wanita ni dalam konteks ni saya lebih mudah kalau kita melihat dari segi peranan wanita tu adalah peranan ibu lah sebenarnya. Peranan ibu untuk mendidik anak-anak, sebab ibu ni mempunyai masa yang terluang dan memainkan peranan yang sangat signifikan dalam memastikan isu-isu alam sekitar tadi. Sebagai contoh, apabila ibu berada di rumah tadi, wanita tadi,
dia boleh mengajar kepada anak-anak berkaitan dengan recycle umpamanya. Macam mana nak memulakan recycle tadi pada peringkat kanak-kanak yang masih kecil tadi. Macam mana kita nak reduce, macam mana kita nak reuse dan juga macam mana kita nak recycle barang-barang yang kita guna di rumah tadi. Yang nombor dua adalah mungkin ibu bapa, ibulah, especially ibu, boleh bercerita macam mana kita nak pastikan berkaitan contoh pencemaran alam. Maksudnya dibagi tahu anak, janganlah buat pembakaran terbuka. Jangan sebab bila buat pembakaran terbuka ni akan membahayakan kesihatan jiran dan sebagainya. Nombor tiga, saya melihat peranan wanita tadi ataupun ibu tadi, dia boleh dijadikan sebagai satu volunteer job sebab this my experience, jiran saya dekat rumah, dia suri rumah, dia ada banyak masa tapi dia tak kata duduk di rumah saya, tapi dia buat kerja volunteer. So apa yang dia buat, saya lihat dia mengasaskan satu program yang dipanggil sebagai Trash Hero, yang mana dia mengajar anak-anak kecil tadi, dia mengajar komuniti tadi berkaitan macam mana nak memastikan proses recycle tadi boleh berjalan dengan berkesan. Itu dia antara peranan kaum wanita dalam menjaga isu alam sekitar kita ini. Dan seperti yang doktor sebutkan tadi, wanita juga sering orang kata menjadi mangsa lah ketika berlakunya masalah pencemaran alam ke ataupun bencana alam ini. Wanita selalu menjadi antara penyumbang orang kata masalah utama yang menjadi ialah penyumbang kepada keselamatan wanita yang terjejas semasa bencana alam. Jadi pada pendapat doktor, adakah isu diskriminasi terhadap gender menjadi penyumbang kepada keselamatan wanita terjejas semasa berlakunya bencana alam ini, doktor? Okey, baik. Seperti yang saya nyatakan pada awal tadi, kalau kita kata diskriminasi itu, saya rasa memang jelaslah. Dalam konteks kehidupan masyarakat hari ini masih lagi ada diskriminasi terhadap golongan wanita. Sebab saya berkata semikian, apabila kita nak melaksanakan satu-satu program berkaitan dengan keselamatan, kita masih meminta golongan lelaki sebagai mereka yang perlu kehadapan. Contohnya, sebagai contoh, di pejabat apabila kita ada program-program yang berkaitan dengan keselamatan, kita biasanya akan melihat bahawa okey, kita bagi pada pihak lelaki yang pergi dulu, sebab pihak lelaki kita lihat mereka kuat dan mereka sekiranya berlaku kecemasan, mereka boleh menggunakan kudrat mereka. Tetapi dalam konteks ini, untuk hari ini tak boleh lagi, kita tak boleh ada diskriminasi itu. Maksudnya golongan wanita kita kena berikan peluang yang sama rata. Mendiskriminasikan kaum wanita dan kaum lelaki, jika apa yang boleh dilakukan kaum lelaki, contohnya kalau kaum lelaki itu kuat, insya-Allah kaum wanita juga boleh melakukan perkara yang sama. Baik doktor, mungkin doktor boleh kongsikan apakah inisiatif yang mungkin boleh dilakukan bagi kita membendung angka korban wanita meningkat ketika bencana alam berlaku. Apa yang mungkin boleh dilakukan? Okey, saya lihat ada beberapa inisiatif yang kita boleh laksanakanlah bagi memastikan bahawa golongan wanita ini merupakan golongan yang tidak terjejas disebabkan oleh bencana alam. So antara perkara-perkara yang ataupun inisiatif yang dirasakan boleh dilakukan adalah berkaitan dengan yang pertama adalah berkaitan dengan institusi dan komunikasi. Maksudnya dekat sini adalah kita kena pastikan bahawa ada satu program di peringkat komuniti, iaitu community based approach tadi, yang melibatkan golongan wanita apabila berlakunya bencana tadi, mereka mempunyai maklumat-maklumat bagaimana untuk mengatasi isu-isu yang berlaku tadi. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan kerjasama dan juga inovasi, yang mana kerjasama dan inovasi ini telah dinyatakan dalam satu persidangan ASEAN berkaitan dengan disaster management ni, yang menyatakan bahawa wanita ni perlu terlibat secara langsung dalam konteks kerjasama dan inovasi ini bagi nak mengatasi masalah bencana alam yang berlaku ni.
Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan sumber kewangan dan juga mobilisasi sumber. Maksudnya dekat sini adalah golongan wanita tadi dia perlu ada sumber-sumber kewangan. Sumber-sumber kewangan tadi adalah dekat manakah mereka untuk dapatkan bantuan dalam konteks kewangan ni bagi nak memastikan bahawa mereka mempunyai akses sekiranya berlaku kecemasan, mereka boleh menggunakan akses kewangan tadi bagi nak mengelak bencana tadi daripada terus berlaku. Baik doktor, di minit-minit yang terakhir ini berbaki lebih kurang 1 minit di doktor, mungkin doktor boleh berikan harapan doktor bagi kaum wanita yang lemah ni lah ketika berlakunya bencana alam. Jadi apakah harapan doktor terhadap mereka ini? Okey, harapan saya ingin melihat bahawa golongan wanita tadi jangan lagi duduk di belakang lelaki lah. Jangan lagi duduk belakang lelaki. Sebab kita hari ini kita perlu bersama-sama, kita perlu bersaing secara sama-sama sebab hari ini kita lihat ramai je wanita yang dah jadi breadwinner of the family kan. So dalam konteks bencana ni pun sama juga kita jangan harapkan kepada pihak lelaki walaupun saya lelaki kan. Jangan terlalu harapkan pada pihak lelaki, tapi pihak wanita pun perlu sama-sama nak pastikan bahawa keselamatan diri, keselamatan keluarga, keselamatan komuniti tadi kita mengambil berat, kita mengambil inisiatif yang sama. So saya harap selepas ni contohnya lah kan, kalau kita kata diskriminasi gender ni contoh bila kita kata wanita dia sinonim stereotip dia dengan tak boleh tukar tayar kereta. Lepas ni tak berlaku lagi wanita boleh tukar tayar kereta. So insya-Allah. InsyaAllah, betul tu. Jangan jadi kaum wanita, janganlah bila marah je baru ada kekuatan nak tukar tayar kereta tu kan. Jadi kepada anda kaum wanita di luar sana yang mungkin tak tahu berenang, boleh ambil kelas berenang. Yang tak tahu nak tukar tayar, boleh belajar dengan suami. Baiklah doktor, itu saja nampaknya hari ini masa yang kita ada doktor. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Koresponden Bernama hari ini doktor. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, itu dia tadi Dr. Samir Muhazzab Amin yang merupakan pensyarah kanan kerja sosial dan pembangunan komuniti Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM. Baiklah, koresponden bernama telah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri.